Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita nak bincangkan latihan daripada buku aktiviti, untuk pelajaran yang ketiga. Baik, muka surat 49. Cari laluan untuk ketiga-tiga akhlak Abdul Rahman bin Auf. Gunakan warna yang berlainan. Baik, akhlak Abdul Rahman bin Auf ada 3 kat sini: bijaksana, setia dan juga berani. Kamu boleh guna warna apa saja. Pastikan untuk setiap satu akhlak tu kamu guna warna yang berlainan lah. Kat sini maklim dah buat. So jawapan dia macam ni lah. Untuk bijaksana maklim guna warna merah, setia maklim guna warna hijau, dan berani maklim guna warna biru. Terpulang kamu nak guna warna apa dan kamu nak ikut laluan yang mana pun, tak ada masalah, asalkan dia tak terhalang lah. Laluan yang tak terhalang, laluan yang memang boleh dilalui. Kalau laluan tu tersekat, kamu kena guna laluan yang lain lah. Baik, ini contoh jawapannya lah. Muka surat seterusnya. Masih lagi muka surat 49. Jauhikan perkataan berikut. Kita ada 4 perkataan dalam tulisan Rumi kat sini: perniagaan, menepati janji, penasihat kewangan dan juga dermawan. Kamu kena tulis balik perkataan-perkataan ni dalam tulisan jawi. Kamu boleh cari dalam teks untuk pelajaran 3, ada dekat situ jawapan dia. So jawapan dia ialah ni perniagaan. Ni cara ejaan dia yang betul lah: menepati janji, penasihat kewangan dan juga dermawan. Baik, muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya ialah muka surat 50. Pilih pernyataan yang benar mengenai Abdul Rahman bin Auf. A. Dapat mengawal diri. B. Tidak pernah minum arak. C. Berani dan bijaksana. Dan D. Menyembah berhala. Dia kata pernyataan yang tidak benar. So yang tidak benar ialah D. Sebab Abdul Rahman bin Auf tidak pernah minum arak dan juga tidak pernah menyembah berhala. Walaupun dia tak masuk Islam lagi pun, dia tak pernah menyembah berhala. Soalan yang kedua: bagaimanakah cara Abdul Rahman bin Auf memelihara dirinya daripada terpengaruh dengan pemuda-pemuda liar di Mekah? A. Mendiamkan diri di rumah. B. Membawa diri ke dalam gua. C. Bersahabat dengan orang kaya raya. Dan D. Memilih sahabat-sahabat yang berakhlak mulia. Baik, kalau kamu baca sirah tentang Abdul Rahman bin Auf, kamu akan tahu jawapan dia adalah D. Memilih sahabat-sahabat yang berakhlak mulia. So kalau kamu nak jadi orang yang baik, kamu kenalah berkawan dengan orang yang baik. Kalau kamu berkawan dengan orang yang berangai tak baik, kamu akan terpengaruh dan kamu akan turut berperangai tak baik. Jadi kawan yang kita milih akan mencerminkan siapa diri kita. Baik, soalan seterusnya. Soalan 3. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai Abdul Rahman kecuali: A. Dibesarkan di Madinah. B. Pernah dipanah oleh musuh. C. Terlibat dalam semua peperangan. Dan D. Seorang yang sangat dermawan. So semua pernyataan ni adalah benar kecuali apa yang kecuali? Kecuali A. Dibesarkan di Madinah. Sebab Abdul Rahman bin Auf dibesarkan di Mekah, bukannya di Madinah, di Mekah. Baik, muka surat 51. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kamu ada Perang Badar, Zuhrah bin Kilab, 10, 21, Perang Tabuk dan Abu Imran. Kita isi
perkataan-perkataan ni dalam tempat kosong yang disediakan. Okey, baik, soalan yang pertama ialah nama Abdul Rahman bin Auf sebelum memeluk Islam. Okey, siapa apa nama dia? 2. Abdul Rahman bin Auf berasal dari keturunan apa? Iaitu sama dengan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Abdul Rahman bin Auf dilahirkan berapa tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibesarkan di Mekah. Okey, so jawapan dia ialah Abu Imran ialah nama sebenar dia. Dia berketurunan Zuhrah bin Kilab dan dia dilahirkan 10 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Seterusnya, soalan 4. Abdul Rahman bin Auf mengorbankan separuh hartanya dalam perang apa? Semasa peperangan Uhud, Abdul Rahman bin Auf telah ditikam sebanyak berapa kali sehingga tulang betisnya patah dan giginya tercabut. Okey. Abdul Rahman bin Auf terlibat dalam semua peperangan dan menyertai barisan penunggang kuda dalam perang apa? Okey, so jawapan dia ialah dia mengorbankan separuh hartanya dalam perang Tabuk. Okey, dia ditikam sebanyak 21 kali dalam perang Uhud. Dan barisan hadapan menunggang kuda barisan hadapan dalam perang Badar. Okey, baik. Seterusnya muka surat 52. Jawab semua soalan. Baik, nyatakan pengorbanan Abdul Rahman bin Auf dalam peperangan Uhud. Okey, menyabung nyawa demi mempertahankan Rasulullah SAW dalam perang Uhud sewaktu baginda dipanah. So dia mempertahankan, dia sanggup jadikan badan dia sebagai perisai supaya Rasulullah selamat. Biar dia kena panah tak apa, jangan bagi Rasulullah kena panah. So dia mempertahan. Okey, dia menyambung nyawa dia. Okey, dia sanggup korbankan nyawa dia untuk pertahankan Rasulullah dalam perang Uhud. Okey, yang kedua, jelaskan sumbangan Abdul Rahman bin Auf terhadap Islam. Okey, apa sumbangan dia? Selalu mengorbankan hartanya untuk kepentingan Islam. Okey, yang tu yang dia selalu buat. Okey, dia banyak korbankan harta dia untuk kepentingan Islam. Okey, 3. Nyatakan 3 faktor yang mendorong kejayaan Abdul Rahman bin Auf menjadi ahli perniagaan yang berjaya. Okey, apa yang menjadi faktor kepada kejayaan dia? Okey, yang pertama ialah bijaksana dalam bidang perniagaan. Okey, dia memang pandai. Okey, dia ada ilmu dan dia tahu cara nak berniaga dan dia pandai dalam urusan perniagaan. Itu menyebabkan dia berjaya dah dalam bidang perniagaan. Okey, dan dia seorang yang kaya, yang pemurah. Okey, walaupun dia kaya, dia banyak harta, tapi dia seorang yang pemurah. Okey, sebab apa? Allah sendiri pun dah kata dah, kalau kamu pemurah, kamu sedekahkan harta kamu untuk orang fakir miskin, orang yang memerlukan, okey, Allah akan gandakan kita punya harta. Okey, dan perniagaan kita pun akan jadi lebih maju. Kan? Okey, yang ketiga, zuhud dan serba sederhana. Walaupun dia kaya, tapi dia taklah bermewah-mewah sangat. Okey, beli setakat cukup apa yang diperlukan. Beli kereta sekadar untuk kereta boleh jalan. Tak payah beli kereta sampai harga macam rumah. Kereta tu harga macam rumah. Okey, tak perlulah sampai macam tu. Beli kereta sekadar untuk selamat, bawa kereta dengan selamat dan boleh memandu dengan selamat, boleh bawa kereta tu sudahlah untuk memudahkan kita untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Macam tu je. Okey, baju pun sama, beli baju yang menutup aurat. Cukup selesa dipakai dan boleh tutup aurat, cukup. Tak payah beli baju sampai harga macam komputer. Beribu-ribu ringgit baju tu. Tak, dia yang tu tak bersederhana, yang tu dah jadi memboros, membazir duit. Sedangkan orang lain ramai yang memerlukan duit, yang kita perlu bantu. Okey. Okey, 4. Terangkan 2 cara kamu mencontohi
kejayaan Abdul Rahman bin Auf. Okey, apa cara dia? Okey, mengamalkan sifat terpuji. Okey, kita perlu amalkan sifat terpuji macam Abdul Rahman bin Auf. Okey, ni cara yang pertama yang kita boleh contohi Abdul Rahman bin Auf. Cara yang kedua ialah jika kita mempunyai harta kekayaan, kita gunakan untuk maslahat umat Islam. Okey, kita gunakan, belanjakan duit kita untuk membantu sesama kita umat Islam. Okey, sebab ada orang yang memerlukan, orang yang miskin, orang yang berhutang, okey, orang yang memerlukan. Jadi kita kalau ada duit lebih, kita patut tolong mereka ni sebab mereka dalam keadaan memerlukan. Okey, mengapakah sifat bersungguh-sungguh penting dalam sesuatu pekerjaan? Okey, kenapa kita kena bersungguh-sungguh dalam satu-satu pekerjaan? Okey, pekerjaan dilakukan dengan baik dan mendapat hasil yang terbaik. Okey, bila kita bersungguh-sungguh dalam satu pekerjaan, kita akan dapat hasil yang terbaik. Okey, sama ada kita benda tu berjaya ke tak berjaya, yang tu rezeki yang Allah tentukan. Sama ada kita dapat buat ke tak, kita berjaya ke tak, yang tu rezeki yang Allah tentukan. Tapi kita buat yang terbaik. So selagi mana kita buat yang terbaik, insya-Allah Allah akan bagi hasil yang terbaik dengan usaha yang kita berikan. Baik, muka surat 54. Siapakah yang diberi gelaran Talhah Al-Fayyad? Okey, Al-Fayyad. Okey, pecahkan kod di bawah untuk mengetahuinya. Okey, ni kat sini ada kod. Okey, alif sampailah ya. Okey, 1 2 3 sampailah 18. Okey, berdasarkan kod ni kita kena pecahkan untuk mengetahui siapa yang digelarkan Al-Fayyad ni. Okey, so dia ada kod dia ialah 10, 13, 4, 17, 2, 15, 14, 2, 18, 5, 1, 13, 13, 16. Okey, so kalau kamu tengok betul-betul dan kamu tengok kod tadi tu, yang ni, dan kamu cuba dapatkan jawapan dia, kamu akan dapatlah jawapan dia ialah Talhah bin Ubaidillah. Okey, baik, muka surat 50, masih lagi muka surat 54. Jauhikan perkataan berikut. Okey, dia bagi 4 perkataan dalam tulisan Rumi. Kita kena tulis balik dalam tulisan Jawi. Okey, ada dalam buku kamu pelajaran 3 untuk Talhah bin Ubaidillah ni, kamu boleh cari kat situ. Ada perkataan tu, musyrikin Quraisy, ahli perniagaan, pendirian teguh dan kepentingan Islam. Okey, so kalau kamu cari betul-betul, kamu akan dapat jawapan dia. Ni musyrikin Quraisy, ahli perniagaan, berpendirian teguh, kepentingan Islam. Okey, semuanya dalam tulisan Jawi. Okey. Okey. Soalan terusnya, muka surat 55. Talhah bin Ubaidillah telah mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui seorang, siapa yang memberitahu Talhah ni berkenaan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? A, kawan lama. B, peniaga di Busrah. Okey, pendeta di Busrah. Dan D, orang yang murtad. So jawapan dia ialah C, pendeta di Busrah. Okey. Okey. Pendeta, seorang pendeta yang bagi tahu kat dia yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akan menjadi rasul yang terakhir. Okey. Yang kedua, bagaimanakah keadaan Talhah bin Ubaidillah sewaktu meninggal dunia? Okey, A, murtad. B, mati syahid. C, mati dalam iman. D, mati pada waktu subuh. Okey, dia mati dalam peperangan. So dia adalah mati syahid. Okey, dia mati syahid. Okey. 3. Mengapakah Talhah bin Ubaidillah diikat tangannya ke leher oleh ibunya? Sebab apa ibu dia ikat dia? Kenapa ibu dia ikat dia? Ikat tangan dia ke leher dia sebab apa?
Okay, A. Sering bergaduh. B. Beriman kepada Allah SWT. C. Suka berperang. Dan D. Melakukan penyembahan berhala. Okay, sebab ibu dia buat kat dia macam tu ialah sebab dia beriman kepada Allah. Okay, ibu dia tak setuju. Ibu dia belum Islam waktu tu, dan ibu dia kafir lah. Ibu dia kafir, ibu dia tak Islam. Okay, jadi ibu dia tak setuju dia meluk Islam, jadi ibu dia seksa dia. Okay, baik, muka surat 55 lagi. Apakah nama sebenar Talhah bin Ubaidillah? Okay, soalan yang kedua, apakah perkara yang menyebabkan Talhah bin Ubaidillah memeluk Islam? Okay, so jawapan dia Talhah bin Osman bin Amru. Itu nama dia yang sebenar. Okay, apakah perkara yang menyebabkan Talhah bin Ubaidillah memeluk Islam? Dia bertemu dengan seorang pendeta dan diberitahu tentang Muhammad yang akan menjadi sebagai Rasul yang terakhir. Okay, pendeta tu bagi dia. So dia terus dia dapat hidayah daripada Allah untuk nak berjumpa dengan Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar sendiri yang bawa dia pergi jumpa dengan Rasulullah, dan dia terus masuk Islam. Okay, baik, muka surat 56. Soalan yang ketiga, nyatakan sikap Talhah bin Ubaidillah sehingga beliau digelar Al-Fayyad. Sebab apa yang sifat dia yang menyebabkan dia digelar Al-Fayyad ni? Okay, dia seorang yang dermawan, pemurah dan tidak pernah lupa pada yang miskin. So jadi dia banyak mengeluarkan, membelanjakan duit dia, harta dia untuk menolong orang yang susah, orang yang miskin dan orang yang memerlukan. Okay, sebutkan dua pengorbanan yang telah dilakukan oleh Talhah bin Ubaidillah. Okay, apa pengorbanan yang dia lakukan? Okay, banyak mengorbankan harta untuk kepentingan Islam. Yang tu yang pertama. Yang kedua, terlibat dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Okay, yang kelima, berikan dua pengajaran yang dapat diambil daripada sirah kehidupan Talhah bin Ubaidillah. Okay, apakah pengajaran yang kita dapat? Yang pertama, kita hendaklah sentiasa bersabar dalam menghadapi kesenangan dan kesusahan. Okay, kita kena banyak bersabar. Okay, kita mesti yakin pada diri sendiri dan berpendirian teguh. Okay, walaupun ibu dia seksa dia, okay, jadi dia sabar dan dia tetap berpendirian teguh dalam mempertahankan dia punya Islam dia. Okay, baik, secara fitrahnya, okay, ini soalannya terakhir. Secara fitrahnya, seorang ibu semestinya mengasihi anaknya. Dalam kes Talhah bin Ubaidillah, ibunya telah memaksa dan menyiksa Talhah dengan mengikat tangan beliau ke lehernya supaya kembali menyembah berhala. Berikan pendapat kamu. Okay, apa pendapat kamu berkenaan dengan ni? Okay, ni pendapat maklim lah. Okay, ibu Talhah menyiksanya kerana memeluk Islam. Okay, ibu Talhah siksa Talhah ni sebab dia masuk Islam. Ibunya tidak tahu tentang Islam dan perlu didakwah supaya dia beri hidayah oleh Allah. Okay, sepatutnya kita kena cuba untuk Islamkan mak dia. Okay, dia kena cuba untuk Islamkan mak dia, ataupun dia minta tolong kawan-kawan ataupun Rasulullah sendiri untuk Islamkan mak dia. Kena bagi dia tahu Islam tu apa supaya dia dapat masuk Islam lah. Okay, tapi kalau dia tak masuk Islam sekalipun, kita tak boleh berderhaka kepada ibu. Okay, dalam keadaan apapun, anak tidak boleh derhaka kepada ibu dan mesti dihormati. Okay, ibu tu mesti dihormati walau bukan Muslim. Okay, kalau mak dia tetap tak mau masuk Islam, mak dia tetap nak kafir, nak sembah berhala, masih lagi tak boleh. Dia tak boleh derhaka kepada mak dia. Sebaliknya dia kena hormat juga mak dia. Okay, walaupun mak dia bukan Islam. Okay, itu pendapat maklim lah. Okay, baik. So yang tu saja daripada latihan pelajaran 3. Okay, kamu boleh tengok dan bandingkan dengan jawapan kamu. Okay, ada soalan-soalan yang soalan dia terbuka. Kamu boleh bagi jawapan lain daripada jawapan maklim, asalkan jawapan tu
logik dan boleh diterima lah, sesuai dengan soalan yang ditanya. Okey, baik. So sekian, yang tu saja untuk minggu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.